Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni dapat kita bertemu lagi dalam kelas kita tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah. Pada minggu lalu kita berhenti di ayat 157. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung ayat 158 muka surat 24. Surah Al-Baqarah muka surat 24 ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang ayat ni dalam tafsir Ibnu Kathir, sebelum turun ayat ni, Safa dan Marwah, kalau ikut riwayat dulu ni, sebelum datangnya Islam, di Safa dan batu Marwah dia ada berhala. Dan ditinggalkan selepas orang masuk Islam, orang tak buat, orang tawaf sahaja. Dan golongan Ansar, dia kata, apa yang tidaklah kami buat melainkan kami hanya tawaf. Kemudian turun ayat ni, Innas safa wal marwa min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebahagian daripada syiar agama Islam. Ni kena buat lah. Dia termasuk syiar agama Islam, bendera ataupun keagungan agama Islam. Syiar agama Islam ni banyak lah. Syiar ni azan, semayang, ini semua ni kita sebut syiar Islam. Safa dan Marwah berjalan dan berlari anak 7 kali di antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Baik. Tang ayat ni saya nak tekan tentang syiar. Agama Islam dan agama selain Islam, dia mempunyai syiar masing-masing. Syiar agama Yahudi, syiar agama Nasrani, syiar agama Islam, syiar agama Buddha, dia ada syiar masing-masing. Dengan tu bila orang tengok, orang tahu dia tu agama apa. Bila sebut tentang syiar, pertama kita kena bangga dengan syiar Islam. Tak boleh kita rasa malu dengan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada orang dia malu dengan syiar Islam. Bila malu dengan syiar Islam ni bahaya. Dia boleh merosakkan ataupun diragui iman. Yang kedua, bila sebut tentang syiar, tak boleh kita menyerupai syiar kaum selain Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbah biqaumin fahuwa min. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dengan kaum tersebut. Penyerupaan dari segi mana ni? Penyerupaan dari segi syiar. Contohnya orang Kristian, dia pakai salib. Bagi dia salib ni adalah syiar agama Kristian. Tanda ta'abbud, tanda ibadah dia kepada Isa. Maka haram bagi orang Islam memakai salib. Bukan kerana besi itu, tetapi kerana syiar tu. Kalaulah orang tu pakai seluar, kita orang Melayu pakai seluar, adakah salah? Tak salah, kerana seluar ni bukan syiar. Seluar ni benda yang orang pakai. Syiar ni dia berkaitan dengan agama, keagungan agama seseorang. Contohnya saya ni nak pergi meraikan agama lain, pergi pakai baju sami contohnya. Tak boleh ya? Kerana ia termasuk lambang syiar agama tersebut. Pakai baju paderi, boleh tak boleh? Tak boleh. Kerana dia melambang syiar agama Nasara, agama Kristian. Maka tak boleh penyerupaan dari sedemikian, tak boleh dibenarkan dalam Islam. Bahkan Nabi memberi ancaman, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dengan kaum tersebut. Baru ni Christmas. Ini syiar agama Kristian. Perayaan bagi agama Kristian. Dan Islam dia ada perayaan? Ada. Nabi bagi 2 raya.
Raya Aidilfitri, Raya Aidil Adha. Ini adalah syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalah berbangga dengan syiar Islam, tak boleh kita menyerupai syiar agama selain Islam. Kadang-kadang orang terjebak, punya anak Christmas juga dia pun pakai baju Santa Claus. Kan? Ini ada, bahkan dari segi ucapan pun ulama memperhalusi perkataan ataupun ucapan celebration ataupun ungkapan penyambutan hari raya tersebut. Pendapat yang pertama dan paling selamatlah, jumhur salaf mengatakan haram. Golongan kedua dia kata harus, boleh, tapi dengan syarat tertentulah. Syaratnya pertama mesti dia ada sebab. Ni jiran tetangga dia orang Melayu belaka, tapi nak diucap apa lagi? Tapi kalau jiran tetangga dia ni memang orang Kristian dengan niat nak jaga silaturahim apa sebagainya, boleh. Yang kedua syarat dia, pastikan ucapan itu tidak mengandung menyebabkan keyakinan dan keredaan kepada agama tersebut. Jangan sampai redha kepada agama selain Islam. Allah tegas dalam Quran. Disebut dalam Quran, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak ada kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mereka tunduk setia, kasih mesra dengan orang yang bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, selain agama Islam itu agama yang tertolak. Agama Islam adalah agama yang benar. Selain agama Islam, agama yang tidak benar. Ini keyakinan. Cuma dalam Islam diajar untuk menghormati agama selain Islam, bukan bermakna kita setuju, tetapi ia termasuk undang-undang Islam. Lakum dinukum waliyadin. Setengah jangan terlalu mudah sangat dan jangan terlalu ekstrim sangat. Dia tengah-tengah. Jaga batas dia. Tak boleh kita menyerupai syiar selain Islam, tapi dalam masa yang sama jangan kita menghina ataupun menzalimi orang yang bukan beragama Islam. Di sini kebanyakan orang salah. Pertama, dia terlalu ekstrim sangat sampai menzalimi orang yang bukan agama Islam. Ada yang setengah bermudah-mudahan sangat pun tak boleh juga. Oh, tak ada masalah, kita nak pakai, kita bukan Kristian pun. Pakai salib pun pakai salib lah. Jangan. Bermudah-mudahan pun tak dibenarkan dalam Islam. Baik. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ke Baitullah Haram, tiada dosa baginya dan baginya yang mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Baik. Pertama, orang yang buat haji atau umrah yang diperintah haji, umrah sunat. Kalau orang buat haji, dia tak sempat buat umrah, terlepas tanggungjawab dia. Tapi kalau dia buat umrah tapi tak sempat buat haji, masih kena buat haji. Dan bila sebut haji dan umrah, Allah SWT dan Nabi menyebut fadilat-fadilat di antara haji dan umrah. Diampunkan seluruh dosa-dosanya. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT. Ini orang yang buat mendapat pahala dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa mereka. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membuka keampunan. Tapi kadang-kadang ada orang dia mengambil kesempatan. Dia mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia kata tak apalah, kita balik Malaysia kita jahat, tak apa. Musim haji kita pergilah pula. Balik tu kita buat lagi. Lepas tu kita pergi pula. Maksudnya apa? Ini niat nak memperolok-olokkan Allah. Haram, tak boleh. Ini bahaya. Kerana keampunan siapa pun tak tahu. Tapi Allah akan ampun kalau orang yang minta. Tapi dengan syarat-syaratnya, ikhlas, betul-betul tak mau buat dan sebagainya, nanti kita akan sebut. Cuma nak habaq jangan menjadi orang Yahudi seperti mana Allah SWT larang mereka memburu ataupun mengaikan hari Sabtu. Tak boleh. Mereka tak mengai Sabtu, tapi mereka tahan pukat hari Jumaat malam Sabtu tu, pagi Ahad tu mereka ambil. Ikan hak lompat-lompat Sabtu tu kena. Dia nak kecoh dengan siapa ni? Dia nak kecoh dengan pemilik langit, pemilik ikan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi apa? Kunu qiradatan khasiin. Allah jadikan mereka monyet-monyet. Jadi jangan kita jadi teruk metera tu lah nak kecoh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun ada orang kata patutlah monyet pandai Ustaz noh. Pandai monyet ni, puan manusia. Rupanya dia keturunan Yahudi. Yang tu kita tak tahulah. Cuma yang Allah sebut, Allah sumpah jadi monyet. Sudahlah. Dan abang kata monyet ni asal usulnya Yahudi. Sebab Yahudi kan sumpah jadi monyet. Tak ada, yang ni tak ada usul lah, tak ada asalnya. Jadi kita tinggal. Baik. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, iaitu keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah setelah kami jelaskan kepada mereka dalam kitab, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk, yakni malaikat dan serta manusia. Okey. Ini Allah SWT nak memberi ancaman, dan Allah SWT memberikan sifat sebelumnya tentang Bani Israel. Bani Israel dia ada satu sifat. Sifat Bani Israel, mereka menyembunyikan perkara hak kerana mereka takut dihujjah ke atasnya balik. Disebut dalam surah Al-Baqarah muka surat 11 ayat bawah sekali. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih. Bani Israel kata dekat kalangan mereka, hampa bagi tahu kat depa ke orang Islam ni pasal kita ni, pasal agama kita ni, pasal rahsia agama kita. Jangan bagi tahu dekat orang Islam. Sebab apa? Nanti mereka akan berhujjah balik dengan kita. Sebab di dalam agama mereka menyebut tentang kebenaran Islam, kebenaran Muhammad, mereka sembunyikan. Dan ayat ni walaupun dituju pada secara umum, kita kembali pada umat Islam. Orang yang mengetahui perkara hak wajib menyampaikan. Tak boleh dia sembunyikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengancam mereka dengan laknat. Orang yang menyembunyikan hak, tak sampaikan kebenaran, maksudnya menyembunyinya, benda tu salah, tapi dia tak menghabaq, sembunyi benda yang betul, rahsia. Sebab tu agama Allah ni dia bukan rahsia. Agama Allah untuk semua manusia. Kalau ada orang kata, tuan-tuan, nak kenal Allah ada caranya, mai rumah saya pukul 10 malam, dengan syarat tentulah, jangan rahsia, jangan habaq orang. Ini bukan agama Allah SWT. Agama Allah dia tak ada rahsia. Sebab golongan-golongan ma'rifat, golongan-golongan ni golongan ni apa nama? Hakikat ma'rifat ni. Mereka nak belajar dengan dia bukan boleh belajar kat YouTube mo. Dia kena pi telaqi, duk sembunyi rahsia, jangan habaq orang, ni kita saja. Ni amanah. Agama Allah tak ada istilah tu. Agama Allah untuk semua orang. Kalaulah dibawa ajaran itu dan cara sedemikian, ketahuilah itu bukan ilmu Allah. Itu adalah ilmu syaitan. Ilmu syaitan. Kalau apa hukum orang tu dia tahu benda tu salah dan dia bersama dengan orang salah dan tidak mengeluarkan hujjah-hujjah yang benar, sembunyikan kerana dia bersama dengan orang yang salah. Contoh A ni salah, saya ni kawan dengan A, tapi dia saya tahu yang A ni buat salah, saya tak mau keluar hujjah yang betul, saya simpan. Ini termasuk tak orang yang menyembunyikan kebenaran? Ini termasuk. Sebab tu benda-benda yang sedemikian perlu kita kaji dan selidik balik. Adakah kita termasuk golongan orang yang menyembunyikan perkara hak? Termasuk orang yang menyebarkan sunnah Nabi SAW. Ada orang dia mengaji sunnah tapi dia takut nak sebarkan. Kerana dia kata kalau sebar lagi dia jadi masalah lah, orang tak suka kat dia. Kaif takut? Kita duduk di jalan yang benar. Kita yakin itu yang benar. Untuk apa kita takut? Ada orang tak mau cerita pasal Islam. Dia duduk di Eropah tu. Dia nak cerita pasal Islam, dia takut orang tuduh dia teroris. Sampaikan dia pun tak mau menunjukkan dia Islam. Nama dia Muhammad, pergi ubah nama John contohnya. Kan? Sebab apa? Malu nak abang kata dia Islam. Untuk apa kita malu dengan agama Allah SWT? Ini berlaku, tuan-tuan. Ada orang sampai malu jadi orang Islam. Pergi negara barat buka tudung. Pasal apa? Kalau pakai tudung orang nampak macam teruk sangat. Jadi buka tudung lah. Jadi kapiak sikit tak apa. Allah musta'an. Orang yang malu dengan agama Allah, imannya perlu dicek semula. Malu dengan agama yang hak, bahkan rasa mulia dengan agama syaitan.
Dia rasa mulia dengan bersama syaitan. Ini perlu kita kaji balik. Adakah dia masuk Islam? Ini perlu cek balik detail. Tak boleh selapak sangat. Tapi kita kena berhati-hatilah. Janganlah selapak sangat. Kadang-kadang orang ni dia semangat sangat mengaji-mengaji, baru mengaji hari ni Masjid Negeri kan. Kelak-kelak nampak orang tak kata tu orang kapiak apa. Jangan kan. Kena cek pelan-pelan lah. Tak semua benda yang kita mudah untuk mengkafirkan seseorang. Baik. Minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Orang yang menyembunyikan perkara-perkara yang benar, apa yang telah kami turunkan kepada manusia di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran kalamullah, kitabullah, kitab yang Allah turunkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam isi kandungan Al-Quran, isinya adalah isi yang hak, isi yang benar, mendidik manusia. Bukan manusia saja, bahkan mendidik di kalangan jin. Bahkan dengan Al-Quran ni memberi rahmat kepada seluruh alam. Orang yang baca Quran nak bunuh binatang, kita kena bunuh cara baik. Kalau orang tak baca Quran, dia menyiksa binatang. Maknanya Al-Quran ni dia bukan untuk manusia saja, bahkan seluruh alam semesta. Tak boleh kita buat kerosakan di muka bumi, tak boleh kita buat kehancuran di muka bumi. Kenapa? Efek Al-Quran. Dan nak cari kebenaran, cari dalam Al-Quran. Ada orang dia nak cari kebenaran, dia rujuk pada kitab selain Al-Quran. Nak jumpa kebenaran macam mana? Nak belajar contohlah, dia nak membela agama Islam, dia nak memperjuangkan agama Allah, tetapi dia merujuk kitab-kitab selain Al-Quran. Maka macam mana dia nak mendapat kebenaran? Melainkan dia akan mendapat kebatilan. Nak memperjuangkan hak asasi manusia, pergi rujuk kitab selain Al-Quran, memang dia akan jumpa benda yang pelik lah. Arak pun boleh, zina pun boleh, lesbian pun boleh, gay pun boleh, LGBT semua boleh berlaku. Sebab apa? Rujuk kitab selain Al-Quran. Tapi Al-Quran dia cukup lengkap. Hak orang tua Allah sebut, hak orang anak kecil Allah sebut, perniagaan Allah sebut, rasuah Allah sebut, apa lagi? Jual beli Allah sebut, hutang piutang semua Allah sebut, muamalah anak dengan mak ayah Allah sebut, anak yatim Allah sebut. Apa lagi yang Allah tak sebut? Semua Allah sebut. Bahkan dengan binatang pun Allah cerita. Bagaimana kita dengan binatang, boleh tak kita tiba dia tak tahu apa lagi, bakar dia orang? Tak boleh. Semua disebut dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran kita sebut kitab yang mana isi kandungannya huda, petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Tetapi kalau orang tu ada Al-Quran, ada kitab, dia tak pernah baca, memang dia takkan dapat hidayahnya sampai mati. Takkan boleh hidayah. Nak cari hidayah tak mana? Melainkan cari dalam Al-Quran. Jadi apa hukumnya? Nak mendapat hidayah kena cari dalam Quran. Maka hukum belajar Al-Quran, hukum dia apa? Wajib. Orang yang tak mau belajar Al-Quran kerana sebab-sebab bukan darurat, sebabnya malu contohnya. Malu belajar Ustaz saya untuk wan lah ngaji apa bukan minta imam, cucu gelak saya. Alasan malu ni boleh tak jadi halal? Tak cukup untuk menghalalkan. Kerana dia hukumnya wajib, maksudnya tinggal haram. Jadi nak halalkan tak cukup, melainkan dia ni koma contohnya. Udzur tak boleh. Terpekak orang yang tuli telinganya. Bila orang pekak ni automatik cakap tak boleh. Cerita apa pun dia tak boleh tahu. Jadi orang macam ni diberi udzur. Tetapi kalau orang yang tak ada sihat walafiat, maka belajar Al-Quran ni hukumnya wajib. Belajar Al-Quran ni bukan belajar baca ya, no? Belajar faham, tadabbur Al-Quran. Ini apa ni? Ini belajar benda yang wajib. Yang wajib kita belajar. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan mereka itu dilaknat oleh Allah, serta semua makhluk di muka bumi ini melaknat mereka. Bagi orang yang menyembunyikan kebenaran di dalam Al-Quran, menyembunyikan perkara hak di kalangan manusia, Allah melaknati mereka. Ini golongan-golongan ancaman bagi orang yang alim. Para ulama, ini ancaman kepada orang yang ada ilmu. Sebab orang yang ada ilmu dia tahulah hak mana benar mana salah. Jadi ancaman ni bagi orang yang ada ilmu. Sebab itu ulama ni bukan senang tugasnya. Orang yang ada ilmu bukan senang tugasnya. Satu, dakwah. Yang kedua, jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Bukan senang. Kalau tak jujur dan amanah, ditanggungjawab oleh Allah SWT di hari kiamat. Kita akan disoal semua.
Kemudian beramal dengan ilmunya, satu tanggungjawab juga. Dah ada ilmu nak beramal bukan senang. Tak semua orang boleh buat. Mula-mula yang ni dia boleh buat, yang ni dia tak boleh buat. Padahal dia tahu hukum ni tak boleh. Tapi tak perayalah. Nama manusia ni semua orang ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki dan memperjelaskannya. Mereka itulah yang diterima taubatnya. Dan sesungguhnya akulah yang maha penerima taubat dan maha pengasihannya dan maha penyayang. Baik. Bila sebut tentang, sebelum saya nak masuk ayat ni, tentang menyampaikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Amal ma'ruf, nahi munkar. Ada orang kata, ustaz, duk kalut buat apa dengan dosa orang, kubur masing-masing. Kan? Kalau dia mati dia tanam sendiri tak apalah. Ni mati kita kena usung mayat dia. Kita kena mayang, dia tak masing jugalah. Dia kena orang habis. Kena mayang, kena mandi, dia kena korek kubur dia, kita kena tanam, dia bukan seorang-seorang dia lah. Jadi kalau dia mati pun dia sangkut paut dengan kita. Satu. Yang kedua, ada orang dia kata, ustaz, kain masing-masing jangan duk salak kain orang, tengok kain sendiri. Kemah. Dia kata tak boleh, sebab lah ni zaman lah dia kata orang buat dosa suka-suka dia lah, jangan masuk campur. Amal ma'ruf nahi munkar, dalam mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan. Ini tanggungjawab setiap individu. Kalau benda ini hilang daripada Islam, umat Muhammad, maka tidak ada beza umat Muhammad dengan Bani Israel. Allah muliakan umat Muhammad kerana apa? Kerana dua benda ni. Amal ma'ruf, nahi munkar. Mengajak manusia buat baik dan mencegah kemungkaran. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata, kalau saya tak cegah nanti saya kena jawab dekat akhirat. Maksudnya apa? Selagi kita sembunyikan benda hak, kita nampak dah salah dah, maka kita sembunyi diamkan lidah kita, maka kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Pasal apa hang diam? Hang nampak benda jahat, pasal apa tak tegur? Selemah-lemah cegah kemungkaran ialah dengan hati. Tapi subhanallah, hati kita ni diuji setiap hari, diasak sehingga kita lemah hati kita. Bukan lemah, kadang-kadang hak piok pun dah. Kan Nabi sebut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, cegah dengan tangan. Tak mampu cegah dengan lisan, tak mampu cegah dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Kalau hati tengok benda maksiat pun tak rasa apa maksud dia? Tengok benda jahat, lalu tengok berhala kan biasa. Bahala batu tak rasa apa. Sepatutnya di antara orang Islam semua kita kena ada perasaan benci. Benci bukan pada orang tu, pada perbuatan. Kita nampak orang berzina contohnya, kita benci bukan kerana dia, tapi kerana zina tu. Kita tengok orang sembah berhala, kita benci bukan kerana dia Cina, tapi kerana berhala tu. Syirik pada Allah SWT. Kena ada sikit rasa tak suka. Jangan sampai kita rasa redha dengan benda yang haram. Jangan sampai kita rasa redha dengan perkara yang maksiat. Kalau kita redha, bukan lemah iman tu. Tu piok lah. Piok. Hilang. Habis. Kena cek balik. Katanya satu orang Arab, dia kata, saya selalu kongsi dalam kuliah-kuliah saya sebut bang. Satu orang Arab dia kata bang, dia kata kami dekat Yaman memanglah kami ni tak aman, dia kata. Kami ni fitnah. Di Yaman ni fitnah. Negeri fitnah. Pasal apa? Kalau mak ni perang sana, perang sini. Tapi fitnah kami fitnah zahir, badan. Kalau habis-habis kena teruk mati, kan? Tapi dia kata di negara-negara lain, terutama macam hampa negara ni aman. Alhamdulillah, di masjid pun tak ada orang nak kena sembunyi, lari tak payah naik motor. Nak makan pun tak payah kena tunduk-tunduk, makan biasa. Bahkan orang tuan kedai halal balik lah kira, kan? Punya boleh makan. Tetapi dia kata di negara-negara yang dipenuhkan dengan keamanan, Allah uji daripada agamanya. Allah uji daripada hatinya. Kalau hati kita mati, tuan-tuan, Allah, lebih baik mati jasad bagi hati hidup, tak apa. Jangan mati hati jasad hidup. Kalau hati mati jasad hidup seperti mayat hidup. Hati tak ada function dia. Habis. Iman dijual beli habis.
Jual beli kerana harta dunia. Dan Allah sebenarnya sebut illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat. 3 benda lah. Yang pertama, mereka bertaubat. Yang kedua, wa aslahu, mereka memperbaiki. Yang ketiga, memperjelaskan, wa bayyanu. 3 benda ni. Taubat, memperbaiki, memperjelaskan. Fa ulaika atubu alaihim, dan mereka itulah yang diterima taubatnya. Dan sesungguhnya akulah yang maha penerima taubat, dan aku juga adalah maha pengasih, maha penyayang. Bila sebut tentang taubat, taubat dia tidak ada waktu yang khusus bila-bila masa kita kena bertaubat. Ada orang kata malam je ustaz bertaubat, siang tak apa kita buat dulu. Tak ada. Dia bila-bila masa kita kena bertaubat. Kalau kita teringat, kita bertaubat. Bertaubat ni kena semayang. Mayang tak ada masalah, mayang 2 rakaat sunat tu. Cuma adakah syarat taubat kena semayang? Tidak. Taubat cukup dengan kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, rabbighfirli, rabbighfirli. Dan semayang kita pun dah sebut dah. Rabbi ighfirli, ya Tuhanku ampun dosaku. Rabbi ighfirli. Tu termasuk doa meminta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini pun yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah syarat taubat kena sembahyang dalam sunat? Kata sembahyang tak sah taubatnya? Tak. Sunat taubat pun namanya tak ada dalam Islam. Tak ada yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau nak sembahyang 2 rakaat saja, mayang 2 rakaat biasa, 2 rakaat kerana Allah Taala, tak ada masalah, sembahyang lagi bagus. Cuma nak habang kata sembahyang, nak taubat kena sembahyang 2 rakaat, ini bahayalah. Jadi benda yang baru pula. Jangan kita pergi khususkan benda yang tidak ada. Kita buat apa yang telah ada, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bertaubat, orang yang hatinya ikhlas, Allah akan berikan hidayahnya untuk bertaubat. Hati yang ikhlas. Jahat macam mana pun dia, pongoi lagu mana pun, dia akan dapat benda tu. Ada orang jahat daripada beranak-beranak tu buah terus sampai nak mati, tapi kerana hatinya ikhlas, hati orang yang baik, dia nak kebaikan. Cuma mungkin suasananya, mungkin kawan-kawan dia, mungkin keadaan kampung dia, mak pak dia menghalang dia buat benda tu. Tapi hatinya usaha nak dapat kebaikan, dan dia akan dapat kalau dia cari. Bedanya waktu saja. Ada orang cari-cari jumpa terus, ada orang cari-cari perlukan masa, ada orang yang cari-cari lah kali baru dapat. Ada. Tak payah ambil contoh, kita ambil contoh imam. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dulu dia belajar dan menjadi guru fahaman Mu'tazilah, fahaman Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ni kita sebut bahasa kita apa? Falsafah, filosofi. Orang yang menggunakan akal, menghandalkan akal melebihi Alkitab wa Sunnah. Fahaman itu fahaman yang salah. Bukan salah saja, bahkan boleh sesat. Dan dia bertaubat. Dia buat mazhab sendiri. Dia campur, ambil sunnah sikit, ambil Mu'tazilah sikit. Kemudian dia keluar, hidup fasa yang ketiga. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ar-Razi bertaubat. Al-Imam Haramain bertaubat. Al-Imam Al-Ghazali di hujung hayatnya dia mati dalam keadaan memeluk hadis Sahih Bukhari. Ini orang yang cari hidayah ni dia akan dapat. Beza masa. Ada orang dapat lah, ada orang dapat nanti, ada orang dapat esok, ada orang dapat tulat. Tapi dia akan dapat lah. Dengan syarat dia carilah. Kalau tak cari, duk minta hidayah tapi tak nak cari, memang tak jumpa sampai sudah. Dia kena cari jugalah. Sama dengan orang minta rezeki. Ya Allah bagi rezeki tapi lena ya. Macam mana kau mana rezeki, kena pergi carilah. Ada satu video kan dia di Mekah. Tahu dia minta apa? Fulus lah sebut. Subhanallah. Orang dekat ni kan, kita tengok mereka tergelak. Sampai ada Pak Alat sebelah tu tengok. Awak minta fulus, mintalah bagi hidayah, minta bagi kemudahan, taufik dan sebagainya. Dia kata semua tu nak juga, tapi duit pun penting juga. Fulus kan. Tapi duduk saja tak boleh ha. Kena usahalah. Nak makan pun kita kena suap.
Maka kalau nak cari hidayah, kita kena usaha. Satu orang, Allahu alam kisah benar ataupun tidak, tapi saya nak ambil isi dia. Tapi ada video lah. Dia orang mabuk. Mai semayang subuh. Dia mabuk, dia main ke masjid. Jemaah halau dia. Halau, tak pergi mai. Hang mabuk-mabuk main masjid pun kelak. Halau kan? Subhanallah. Mai tu imam tak apalah, dia nak semayang. Ambil wuduk, tunggang dia balik lah. Basuh kepala dulu, baru basuh tangan, sampai tu imam tu kena bimbing dia. Ambil wuduk. Akhirnya dia semayang, rakaat pertama, rakaat kedua dia sujud, pergi terus. Agak-agak mati dia tu mulia dah. Mulia. Kita yang semayang puluhan tahun belum tentu mati dalam keadaan semayang. Wallahi. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Mufti pun tak boleh bagi jaminan diri dia. Siapa pun. Kerana ia hanya perkara yang diketahui oleh Allah SWT. Contoh ambil contoh lain. Pelacur yang bagi makan anjing tu kan. Pasal apa yang dia boleh dapat keampunan tu? Masuk syurga tu. Kerana apa? Keikhlasan hati. Benda tu main dengan jiwa. Ramai ustaz-ustaz duk ajak kita takut dekat Allah, ajak kita cara semayang, ajak kita cara buat haji. Tapi jarang orang tekan mengenai bagaimana nak berinteraksi dengan jiwa gitu. Kerana berlakunya kerosakan di muka bumi ini berpunca daripada manusia. Dan berlakunya kerosakan di antara manusia kerana rosaknya hatinya. Maka yang perlu kita perang tu bukan perang dengan orang, perang dengan hati dulu. Sebab tu Nabi sebut jihad tu jihad nafs, jihad hawa nafsu. Jihad keinginan hawa, keinginan hati. Dan hati ni sifat pada asalnya mengajak pada keburukan. Sebab tu tak boleh ikut hati ya. Kadang-kadang orang kata jangan ikut akalmu, ikutlah kata hatimu. Ini perkataan yang sangat jahiliah. Nak ikut kata hati. Kena Allah bagi akal tu untuk lawan hati, bukan untuk ikut hati. Dan bukan ayat ni saja, disebut dalam surah Tahrim juga. Allah sendiri sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Bila sebut taubat ni, kita kena banyak minta ampun kepada Allah SWT. Mulianya kita bukan kerana kita, tetapi kerana Allah tutup aib kita. Tapi kalau Allah londeh kita, siapa pun tak berani bersemuka di antara kita. Siapa pun tak berani bersemuka. Tapi Allah tutup aib. Maka Alhamdulillah kita kena tutup aib kawan kita. Dengan tu Allah tutup aib kita. Kalau kita londeh aib kawan kita, Allah londeh aib kita. Kalau Allah londeh aib kita, agak-agak kita berjumpa siapa-siapa. Siapa pun tak boleh jumpa. Madu. Kerana kemungkaran yang kita buat. Minta ampun kepada Allah dengan syarat, 3 syarat tadi. Ikhlas, janji tak mau buat lagi, dan menyesal. Kemudian wa aslahu, wa bayyanu, memperjelaskan. Faulaika atubu alaihim, dan mereka itulah yang meminta taubat kepada Allah SWT. Wa ana tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah ini Maha penerima taubat lagi Maha pengasihani. Dalam satu hadis mengenai tentang taubat, Allah kata apa dalam hadis itu? Hamba-Ku meminta ampun dosaku dan aku mengampuninya. Kemudian hamba-Ku mengulangi dosanya dan dia minta ampun lagi kepada aku dan aku mengampuninya. Kemudian hamba-Ku mengulangi sekali lagi dosanya dan dia minta ampun kepada aku ampun dosanya. Kemudian hamba-Ku ulang 4 kali, Allah ulang. Kemudian hamba-Ku ulang lagi dosanya dan dia minta ampun kepada aku ampun seluruh dosanya. Bukan tu ya, semua. Tapi syaitan dia bijak. Hang nak buat bagi puas lu, lah kali tang habis tu minta ampun lah. Kan? Masalahnya lah tak tahu bila. Lah sekali pun jadi. Kan kelak-kelak masjid pun jadi lah juga. Tak tahu lah bila. Tapi syaitan ni pandai. Wai, malah umur apa? 25. Wai, 25 main lagi. Duk tobat apa? Kan syaitan ni. Jadi kita jangan buat dosa jatuh, minta lagi. Jangan tunggu kata kalau minta lagi Allah kata main-main pula. Tak ada. Minta juga. Kita main ke tak main, yang penting kita minta. Lepas tu kita usaha lagi. Jatuh pula, minta lagi. Jangan kata pula kawan ni pi umrah itu balik bagus. Lepas tu jadi pula pi pula umrah. Umrah dia kecoh. Jangan kata gitu. Kerana dia berusaha lebih bagus pada orang tak berusaha. Naam. Orang yang senantiasa merasakan dirinya bersalah, rasa dirinya berdosa, lebih baik pada orang yang rasa dirinya tak pernah buat dosa. Tuan-tuan tanya orang yang di tepi jalan, anak-anak muda, contohnya mak rempit, kita contohnya orang-orang awam yang tak melakukan ketaatan tinggal semayang. Tanya dia sedar tak dia buat dosa? Dia sedar.
Dan dia perlukan pertolongan, perlukan bantuan. Senantiasa rasa bersalah tak? Rasa. Orang pergi kelab malam. Malam memang enjoy. Balik-balik dia seorang-seorang burung. Pasal apa? Dah habis dah enjoy dia. Dia nak cari kebahagiaan. Tak ada. Habis tu dia seorang-seorang stres apa ada semua kan. Akhirnya dia senantiasa dia ingat ke Allah, dia buat dosa. Dengan kita yang semayang tapi kita doa rasa diri kita lagi bagus daripada orang lain. Ini yang satu penyakit yang perlu kita buang. Ada orang dia hina banduan. Dia kata banduan saya tak mau ambil kerja lah. Bekas banduan lah. Saya minta maaf saya tak ambil kerja. Bekas banduan tak boleh percaya. Ni bukan banduan, tak apalah saya ambil kerja. Orang dalam penjara, tuan-tuan kalau ada pengalaman, tak saya pun tak nak ada pengalaman tu kan. Tapi tuan-tuan tengoklah, tanyalah yang jaga penjara tu. Orang kadang-kadang dalam penjara tu malam-malam duk menangis minta ampun ke Allah. Semayang 5 waktu di masjid berjemaah. Kan baca Quran, kelah dan sebagainya, malam-malam menangis minta ampun. Kita tidak lena bergelak ketawa, jarang semayang, jarang minta ampun. Agak-agak siapa mulia lagi? Hak banduan tu lagi mulia pada kita hak merdeka ni. Tapi janganlah kita menghina seseorang kerana dia bekas banduan dan sebagainya. Kadang-kadang dia lebih baik daripada kita. Sebut tentang keampunan juga, jangan sekali-kali putus asa dengan Allah SWT. Jangan sama sekali. Allah Maha penerima taubat. Semua manusia buat jahat belaka. Cuma bedanya orang yang meminta ampun dengan orang yang tak minta ampun. Itu beza di antara saya dan tuan-tuan dengan saya. Kita semua buat dosa belaka. Cuma bedanya minta ampun dengan tak minta ampunnya. Kalau dia minta ampun, alhamdulillah. Tak minta ampun, semoga Allah bagi hidayah. Semoga Allah berikan hidayah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kafir, wa matu wa hum kuffar ulaika la'natullah ulaika alaihim la'natullah, dan sesungguhnya laknat ke atas mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia sekian alam. Orang yang kufur pada Allah dan mati dalam keadaan kufur, ini orang yang paling rugi sekali dalam dunia. Orang yang berjaya, orang yang masuk syurga. Orang yang gagal, orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia dia berjaya, ada harta, ada rumah, ada pangkat, ada nama, tapi dia tak pernah semayang. Dengan orang yang susah tapi senantiasa semayang. Orang yang tak cukup makan senantiasa minta dekat Allah. Orang yang ditimpa musibah, tak kira lah banjir ke tak banjir ke, musibah, dia senantiasa kembali kepada Allah, tak salahkan dan bahkan redha dengan musibah itu. Orang itu lebih mulia pada orang yang ada nama, ada harta, ada pangkat dan sebagainya, tapi tak pernah semayang dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara Islam. Kalau orang kafir lagilah. Sebab itu katanya Abu Bakar As-Siddiq ketika ayahnya masuk Islam, dia bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, ayahku nak masuk Islam. Seronoklah. Orang lain semua seronok. Abu Bakar As-Siddiq dia menangis. Orang pelik, orang kalau pop masuk Islam ni seronok tak kira lah. Seronok tak kira. Kerana masuk Islam ni tak apalah. Dia masuk Islam dia tak mayang, tu nombor 2. Bukan maksudnya kita kena parti lah. Tapi itu nombor 2. Yang paling penting kali dia mengucap dulu. Hak paling penting dia masuk Islam dulu, bagi masuk dulu, bagi buka akaun bank. Tak buka akaun bank tak payah. Duit masuk tapi tak tahu masuk ke mana. Kalau ada akaun bank tak apalah, masuk dia masuk tentang akaun kita. Jadi bagi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Nangisnya Abu Bakar Siddiq. Orang tanya, ya Abu Bakar, pasal apa hang menangis? Pak hang masuk Islam, hang patut seronok. Dia kata apa? Memanglah aku seronok. Tapi ayah Nabi tak masuk Islam. Ya, Abdul Muttalib, orang yang ayah permenakan lah, tapi bahasa Arab dia sebut Abi jugalah. Abdul Muttalib yang Nabi sayang pun tak masuk Islam. Macam mana aku nak seronok sedangkan Nabi sedih? Nah, abang kata Islam ni berharga. Tapi ada orang dia tak menghargai Islam. Ada orang dia mengugut Tuhan. Dia kata kalau Allah turun musibah lagi aku kelak Islam. Ada orang itu. Orang duk kecam dia pondan, orang kecam dia, jangan pondan, haram, jangan haram. Lah, saya murtad dia ni. Siapa rugi? Dia rugi, kan kita. Allah rugi kan? Allah tak rugi. Cuma sikap kita dengan dia, bila jumpa dia kita dakwah dia dengan baik. Doa dia supaya dia masuk Islam. Nah. Tapi kalau dia mati jelas kufur pada Allah, mati kafir betul, kafir,
ori punya. Dia bukan celuk punya. Hak ori, hak core punya. Memang betul, dia kapiak betul. Mati. Maka orang ini orang yang rugi. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka ini orang yang mendapat laknat Allah dan laknat para malaikat serta laknat seluruh manusia. Orang yang last sekali keluar daripada neraka, dicelup, dimandikan, dimasukkan syurga yang paling bawah sekali. Itu pun cukup besar nikmat dah. Walaupun dia tu dalam hadis orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka, orang yang tidak pernah buat baik langsung. Islam beranak Islam tu jahat kan habis. Tak pernah buat baik tapi Islam. Dia lah kali keluar. Itu pun alhamdulillah syurga jugalah kali. Tapi kalau kita kufur pada Allah SWT, kufur ni tak mestinya sembah selain Allah. Termasuk bila orang buat ibadat selain Allah pun kufur juga. Kadang-kadang orang faham syirik ni salah. Dia faham syirik ni menduakan Tuhan saja. Syirik ni menduakan Allah, ini syirik. Yang lain tak apa. Tidak. Syirik dari segi zat Allah tak boleh. Syirik dari segi ibadat kepada Allah pun tak boleh. Syirik dari segi nama-nama Allah pun tak boleh. Maksudnya syirik dari zat apa? Menduakan Allah. Yang ni dari segi zat Allah SWT kita duakan. Satu Allah, satu matahari Tuhan contohnya. Ini tak boleh. Syirik. Yang kedua, dalam ibadah, nak semayang, nak minta doa, nak minta hajat, nak minta penyembuhan, nak minta rezeki, minta selain Allah, syirik tak? Syirik. Syirik dari segi mana ni? Dari segi ibadat. Penyembahan. Bila mai tak nak sembah ya, dia duakan Tuhan, tak boleh. Pergi minta doa kat pokok. Apa beza minta doa kat pokok dengan minta doa kat kubur? Sama. Tak ada beza pun. Ini satu perbuatan yang syirik. Minta kepada orang mati. Kadang-kadang satu kefahaman yang perlu kita tolak habis-habisan benda-benda yang sedemikian ditolak bang. Kerana dia merosakkan akidah. Kadang setengah orang dia kata tak apa ustaz, khilaf. Ini khilaf ni tak boleh pakai ni. Ini khilaf tak boleh pakai. Khilaf ni kalau ikut khilaf tuan-tuan, nikah 9 pun ada orang serta. Kan? Nikah 9 pun ada, makan daging anjing pun boleh. Khilaf berlaku tu. Tapi khilaf tak boleh pakai lah. Ada khilaf yang kita boleh pakai, ada khilaf yang kita tak boleh pakai. Masuk waktu dah kan? Masuklah. 3 minit setengah minit lagi. Baik. Dan ancaman Allah kepada mereka, orang yang mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur, orang ini mendapat laknat Allah. Maka haram bagi orang Islam memuliakan mereka. Bila sebut laknat ni, contohnya orang Yahudi mati, semoga Allah merahmati jenazah dia. Nak mati dalam mana? Mati dalam keadaan Yahudi contohnya. Satu orang paderi mati, famous. Kemudian kita doa semoga dia mati dalam keadaan hidayah. Kaif mati hidayah. Dia mati kufur. Maka tak boleh kita doa melainkan kepada dia, khalas tinggalkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri ruang azan dulu, kita sambung sikit lagi. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fa ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. Orang sesungguhnya orang yang kufur dan mati dalam keadaan kufur, maka Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka dan para malaikat serta manusia. Bila kita sebut tentang kufur tadi, saya sebut tentang syirik dan sebagainya, saya ingat satu perkataan yang sangat bagus, iaitu tak ada di kalangan satu pun manusia boleh menjamin pengakhiran hidupnya sehingga datang kematian kepadanya. Tak ada satu pun boleh bagi jaminan dia mati confirm Islam. Allahu a'lam. Kita tak tahu mati kita bagaimana. Ada orang Islam, bahkan ulama, disebut satu kisah. Dia ni ulama, dia pergi berdakwah satu tempat, akhirnya dia terfitnah dan mati dalam keadaan berzina dengan pelacur. Ada disebut dalam hadis, seorang abid ahli ibadah Bani Israel, kaki semayang, buat ibadat kepada Allah, akhirnya mati kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Maka kita tak tahu penghujung hayat kita. Benda inilah yang kita kena tekan. Kalau rezeki
Ada jaminan? Rezeki ada jaminan tak? Ada tak Allah bagi jaminan rezeki? Ada. Ketika diciptakan kita dalam perut ibu 4 bulan, Allah datangkan malaikat, tiupkan. Apa dia? Apa rezekinya, ajalnya, sengsara atau bahagia. Kan disebutkan dalam hadis. Baik. Yang ni ada jaminan. Ada jaminan rezeki. Tetapi manusia dia berkejar-kejaran benda yang Allah bagi jaminan. Tapi yang Allah tak bagi jaminan iaitu iman. Allah tak bagi jaminan, Allah boleh bagi, Allah boleh tarik balik. Kalau Allah bagi nikmat paling besar, Allah tarik kerugian yang paling besar. Benda ni yang kita kena berikan perhatian lebih. Benda yang Allah tak bagi jaminan. Katanya Al-Imam Ibn Qayyim, macam mana kita nak dapat mati husnul khatimah? Maka kita kena senantiasa buat amal kebaikan. Penuhi waktu kita 24 jam tu, penuhi dengan kebaikan, maka persen untuk boleh mati husnul khatimah itu tinggi. Penuhi dengan amal kebaikan. Kalau mati kufur, na'udzubillah, mati yang sangat sia-sia. Ada orang nak mati akhirnya syirik pada Allah. Allah berikan musibah kalau dia sakit. Contohnya sakit kanser, bagi kena kanser. Akhirnya kerana kanser tu dia sakit tak tahan dah, pergi jumpa Tok Bomoh lah, kali dia pun pergi buat penyembahan sebagainya nak bagi sembuh. Lah kali mati juga tak ada sembuh. Maka ini mati yang sia-sia. Ini yang bahaya sini. Kemudian Allah berikan ancaman kepada mereka, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adab. Tidak ada keringanan sama sekali kepada mereka azab. Dan mereka tidak akan diberikan penangguhan azab. Tak ada keringanan dan tidak ada penangguhan. Terus. Kalau mahkamah abang kata jatuh hukum, boleh tak relax setahun contohnya kan, bagi jaminan apa, bolehlah jalan-jalan lebih makan si kandak kan. Kalau di akhirat dia ada penangguhan, hang salah. Terus kena azab dan tidak ada keringanan. Ini membantah fahaman setengah fahaman. Dia kata apa? Orang kafir yang diazab di neraka selama-lamanya, bila lama-lama dia ringan dah sikit. Sebab dia biasa dengan panah tu, dia pun tak sakit dah lah. Dia ingat api ni macam astagfirullahaladzim. Kenapa dia kata Allah ni maha pengasih? Maka sebab tu Allah tak azab takkan sampai bila-bila Allah azab depa, kesian kat depa. Tak sama. Kalau ikut kita ni memang tak adil lah. Tapi si Tuhan itu memang maha adil. Contoh orang bunuh budak. Orang bunuh budak kan. Kita nampak kesian budak tu mati. Jahatnya orang tu. Kita tak tahu. Mungkin macam kisah Nabi, kisah Musa dengan Khidir. Kan ketika dia bunuh kan. Awak bunuh budak ni. Mungkin dia ada benda yang tak semua yang kita nampak itu baik sisi Allah. Tak semua yang kita nampak itu jahat sisi Allah. Tetapi apa yang Allah kata itu baik, maka dia baik sisi manusia. Dan apa yang Allah kata itu jahat, tak baik, maka ia jahat dan tidak baik sisi manusia. Potong tangan, sisi manusia kata pelik. Oh, ini jahatnya, ekstrim. Hudud potong tangan contohlah kan. Tapi sisi Allah itu baik. Bunuh, pancung kepala. Pancung kepala. Bagi sisi manusia, oi nampak ganah sangat, baik gantung. Contoh kalau kira gantung dengan pancung mana cepat mati? Pancung cepat mati, gantung duduk banyak tu. Dan 30 sekon. Dalam pancung tu 5 sekon mati. Kan? Itu pengakhiran yang baik. Sebab tu benda yang baik sisi Allah mesti baik sisi manusia. Tapi tak semua benda yang baik di mata manusia itu baik sisi Allah SWT. Maka dia kata kalau orang kafir diazab, yang orang kafir di neraka jahanam selama-lamanya ni, bila kelamaan dia pun tak rasa panah dah sebab dia biasa dengan neraka. Tuan-tuan, ini satu kenyataan yang salah. Sebab Allah sendiri sebut la yukhaffafu anhumul azab. Tidak ada keringanan. Azab dia tak ada ringan. Walahum yunzarun, tak ditangguh-tangguhkan. Kena tu salah. Ya Allah, bismillah. Terus sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dia muslim dikeluarkan, kalau kafir selama-lamanya dalam neraka. Ayat last sekali, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kamu Allah yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang selain daripada dia yang berhak sembah melainkan Allah yang Maha Pemurah dan lagi Maha Pengasihani. Ini pengakhiran yang baik. Allah datangkan dengan kalimat tauhid. La ilaha illa
la ilaha wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dia Tuhan, jadi Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi cukup setakat ini, yang baik itu daripada Allah. Ya, silakan. Silakan. Daun tembakau. Pakai rantai daun tembakau. Okey. Daun pakau. Daun apa pakau? Daun pakau ni bahasa lama ni. Okey, bagus. Last soalan Baik, apa hukum orang muda-muda, orang lelaki terutama pakai rantai yang ada lambang daun? Dia lambang tu nombor 2. Tapi yang penting tu pakai rantai tu. Pakai rantai itu pada asalnya haram. Tak boleh. Tak boleh pakai rantai. Karena itu hanya khusus bagi perhiasan wanita sahaja. Maka lelaki-lelaki yang pakai rantai, pakai gelang, pakai gelang kaki, gelang apa, subang hidung, subang pipi, apa, kalau perempuan punya pakai haram. Lambang tu nombor 2. Kalau dia pakai lambang salib contohnya, pakai rantai salib, 2 dosa dia. Satu salib, satu rantai. Tapi pada asalnya tidak boleh. Hanya untuk wanita sahaja. Jadi insya-Allah boleh no? Jadi insya-Allah cukup setakat ni, yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya pada hakikat dua-dua daripada Allah Subhanahu taala. Maka saya akhirkan pada malam ini dengan majlis ini, pada malam ini dengan tasbih farah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.